Muqaddimah surah. Para pelajar tengok balik dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 1038. 1038 itu muqaddimah surah. Dipanggil muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah makkiyatun. Wa naqala al-ijma'u ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Jadi ramai ulama tafsir mengatakan ijma' surah ini makkiyah, turun di Mekah. Mengandungi 54 ayat. Ayat dia 54. Dinamakan surah Fussilat. Tulis pelajar, nama dia panggil sababut tasmiyah. Dinamakan surah ini dengan nama surah Fussilat. Kenapa? Sebab di awal surah yang kita baca tadi, ayat yang ke-3, kitabun fussilat ayatuhu. Ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan satu persatu. Tak ada ayat yang Allah turun tidak dipahami oleh Nabi SAW. Tidak dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat salafus salih. Tak faham, tidak ada. Kalau kita tak faham, cerita lain. Siapa kita? Kerana pada permulaan surah ini ditegaskan tentang hakikat Al-Quranul Karim, iaitu diturunkan oleh Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihani, dengan dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu dengan bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Jadi orang yang baik, otak dia terbuka, dia akan belajar dan dia akan buat apa? Dia tahulah apa yang dia belajar itu. Yang kita bimbangnya otak sombak, dia panggil otak tersombak, tak tahu apa nak kata. Surah ini juga dinamakan, tanda pelajar, surah ini juga dinamakan dengan Hamim As-Sajdah. Jadi Hamim itu banyak kan? Kita dah belajar dulu Hawamim itu berapa? Ada banyak surah. Tapi surah ini dipanggil Hamim As-Sajdah kerana surah ini mengandungi ayat sajadah yang kita disunatkan sujud tilawah di situ. Yakni ayat yang disunatkan sujud tilawah semasa membaca atau mendengarnya daripada orang lain baca. Maka terkenal dengan nama Hamim As-Sajdah. Tapi hak paling masyhur dianya As-Fussilat. Intisari kandungan surah ini, intisari kandungan menghuraikan soal tauhid yang membuktikan keesaan, kekuasaan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla disertakan dengan dalil-dalilnya. Karena itu kita mengatakan agama kita ni agama berdalil dan juga bertaklil. Kena faham, tak dalil itu makna dalil jelas. Yang kedua dipanggil ta'lil. Boleh je kita gunakan qiyas dengan qiyas yang salim, qiyas yang betul boleh. Tapi kalau qiyas tak betul, jangan main ni pusing ke belakang. Orang lain tak. Di samping itu diberi amaran kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran hakikat ini. Siapa dia lawan kena, dengan memberikan contoh tentang apa yang telah terjadi kepada orang-orang yang telah lalu yang dibinasakan disebabkan keingkaran mereka. Mereka degil, kerah kepala, Allah kata aku binasakan mereka. Mengenai soal dakwah Islamiah dan tingkah laku orang-orang yang menjalankan penyiaran Islam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahawa tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan Allah dan mematuhi perintah Allah.
serta Allah sendiri serta ia sendiri pendakwah itu dia ajak orang dan dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata bahawa dia adalah dari orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Kita sepatut pendakwah ni ajak orang kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai di atas nama dasar Ahlus Sunnah, maka kita mempertahankan apa yang telah ada dalam sunnah Nabi dengan ajarannya, dengan ibadatnya, dengan zikirnya, bukannya mempertahankan zikir yang pelik-pelik dengan cara berzikir pula pelik, tidak menjaga batasan syariat, bercampur gaul laki-laki perempuan, bersalam tino jata kata orang, tiba-tiba ini yang diangkat, di-up naik, kono-kononya tidak bercanggah dengan amalan Ahlus Sunnah. Apa yang tidak bercanggah, nyatakan kepada kami. Maka ini sepatutnya pendakwah. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada umat manusia tanda-tanda kekuasaannya di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka akan kebenaran Al-Quran. Yakni Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka terutama golongan yang engkar dari semasa ke semasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan umat manusia, dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah dan keesaan yang terdapat di merata-rata alam langit dan bumi serta pada diri mereka sendiri, dari perkara-perkara yang sangat-sangat menakjubkan yang menimbulkan keimanan dan keyakinan. Dengan itu akan jelaslah kepada mereka bahawa segala yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar min indillah, dari sisi Allah azza wa jalla. Itu mukaddimah intisari dalam kitab kita Pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ni kita pula bagi kita kutip mukaddimah dalam kitab Al-Muharrar. Kelebihan surah ini tidak ada hadis khas yang menyebut tentang dia, tapi ada salah satu daripada ayat dia tu kita kena sujud tilawah. Kerana itu dinamakan Hamim As-Sajadah. Hamim As-Sajadah. Maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? Min ahammi maqasidi hadhihi surah, di antara objektif utama surah ini, iqamatul adillah ala wahdaniyatillahi ta'ala wa qudratihi, nak menegakkan dalil di atas keesaan Allah dan kekuasaan Allah, dan menyatakan bahawa Quran ini datangnya, turunnya dari sisi Allah azza wa jalla. Di antara tajuk yang dibincangkan dalam surah ini ada 11 perkara secara poin. Yang tadi tersusun secara poin dianya. Yang pertama, tajuk yang pertama, madhul Quran wa bayanu syarafihi. Allah Ta'ala puji Al-Quran dan Allah nyatakan kemuliaan Al-Quran. Dia puji, dia nyatakan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, bayanu mauqif al-kuffar min Al-Quran. Allah nyatakan sikap puak kafir terhadap Al-Quran. Dengar wa tak dengar, sama ada dia sumbat telinga atau dia buat hingar bangar. Itulah perangai puak kafir zaman dulu. Puak-puak kerah kepala zaman kita ini pun macam tu juga. Yang ketiga, zikru ba'di mazahiri qudratillah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, seperti kejadian bumi, terdapat di atasnya bukit bukau, terdapat di dalam perut, di atas perut bumi ini makanan-makanan yang disediakan untuk makhluk yang bernyawa. Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis langit, menghiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Itu di antara. Yang keempat,
inzarul musyrikin, amaran peringatan kepada puak-puak musyrik yang lari daripada mendengar Al-Quran, bahawa kamu nanti akan ditimpa azab sebagaimana umat yang terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Di antara contoh yang dibawa, apa yang berlaku pada kaum Samud yang telah pun binasa dengan tempikan suara, letusan suara yang begitu dahsyat. Yang kelima, zikru ba'di masyahid yaumil qiyamah. Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada suasana, gambaran suasana hari kiamat, dan bagaimana keadaan orang kafir yang cukup dahsyat pada hari itu, seperti anggota-anggota mereka menjadi saksi setelah mulut mereka dikunci. Yang ke-6, tulis nombor 6. Yang ke-6, Allah Ta'ala nyatakan keadaan orang mukmin dan nikmat yang mereka dapati, serta kelebihan berdakwah pada jalan Allah dengan cara yang baik dan hikmah kebijaksanaan. Serta Allah Ta'ala ingatkan kita sentiasa mohon perlindungan dengan Allah, al-isti'azah billah, daripada gangguan dan hasutan syaitan. Yang ketujuh, Allah nyatakan beberapa ayat, bilangan ayat yang menunjukkan di atas keesaannya, kekuasaan Allah dengan menghidupkan balik orang-orang yang mati. Hidup balik orang yang mati. Yang ke-8, Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi dengan membawa kisah-kisah yang lalu. Yang ke-9, menyatakan dalil bahawa Quran ini datang daripada Allah Azza wa Jalla, dan membatalkan tuduhan-tuduhan jahat puak-puak kafir. Kafir kata tak betul, la. Yang ke-10, menyatakan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, dan hanyalah kepada Allah dikembalikan ilmu tentang bilakah kiamat. Jangan duk pandai-pandai. Sekarang ni orang ada buat ramalan pelik-pelik, kita kata tak usah duk cari, tak usah duk berteori, berkonspirasi, tak perlu. Yang ke-11, Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada tabiat manusia ketika senang dan ketika susah. Ada orang senang syukur, ada orang senang sombong, ada orang susah sabar, ada orang susah mengamuk, macam-macam. Kita jangan masuk dalam kumpulan itu. Yang ke-11. Yang ke-12, khutimatis surah. Allah Ta'ala tamatkan surah ini dengan menyatakan hikmat. Allah Ta'ala sentiasa tengok kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala Allah Ta'ala perlihatkan kepada hambanya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di langit, di ufuk, dengan cakrawalannya yang tinggi, supaya mereka mengetahui bahawa benarnya apa yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, benarnya apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada tafsir ayat.